Selamat datang kepada Encik Hairul Anwar. Harun, kita mulakan sekarang ya, Cik. Okey, berapa orang ni? Okey. Ramainya. Kita orang satu kelas. Satu kelas ada berapa orang? Dalam 20 lebih, 25 macam tu. Okey. Okey, baik Cik, kita mulakan sekarang Ni dari mana ya? Daripada IPG Kampus Pendidikan Teknik. Pendidikan Teknik. Nilai. Negeri Sembilan. Okey, mana dapat tahu saya? Macam mana? Berdasarkan pencarian. Saya yang kontak Encik. Kenapa nak kontak saya? Kenapa nak interview saya? Sebab kami bersependapat bahawa Encik ni orang yang hebat. Jadinya nak tunggu ramah Encik lah. Cik, yang hebat saya pun selalu dengar lagu Cik. Apa dia? Saya pun selalu dengar lagu yang Cik buat. Lagu Shindai, lagu Balkis semua. Orang tak kenal saya. Okey. Tak apa Cik. Okey, kita boleh mula sekarang Cik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Mencari timba sianak darah di bawah sarang burung tepua. Salam sembah buka bicara. Selamat datang untuk semua. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul secara maya dalam Google Meet ini. Saya, Muhammad Fadil Hanafi bin Muhammad Fauzi bersama dua orang adik kepala saya, Nur Anis Nabila binti Abdul Syukur dan Eng Rui Feng, pengacara anda pada program pada hari ini. Bersama kita pada hari ini di bawah satu program bicara santai bersama seorang penulis lirik lagu terkenal tanah air iaitu Encik Hairul Anwar Harun. Anjuran pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik ambilan Jun 2020 bagi kursus BMLB 3013 Bahasa Melayu Lestari. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan sedikit tinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Maria binti Tahir selaku pensyarah khusus Bahasa Melayu Lestari, kepada Encik Hairul Anwar Harun selaku aktivis lagu rakyat yang akan ditemu bual secara santai pada hari ini serta tidak dilupakan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Para hadirin sekalian, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita mulakan bicara dan mengupas dengan lebih lagi ilmu yang kita pada hari ini, suka untuk saya memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini. Mana slide? Tak apa tetamu jemputan ni. Sekejap. Okay, baik. Sedikit perkongsian tentang beliau. Encik Hairul Anwar merupakan anak jati ataupun lahir di Batu Kurau, Taiping Perak. Betul Encik? Salah. Salah maaf Encik, sebab saya ambil daripada Google ni. Okay, baik. Kau percaya lah Google tu. Okey, baik. Antara sumbangan Encik Hairul Anwar ini dalam bidang lagu rakyat ataupun lagu-lagu irama Malaysia, yang pertama adalah telah menghasilkan banyak lebih daripada 100 lirik lagu, antaranya lagu Cindai, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Diki Putri, nyanyian Nurhaliza Idris, Dondang Dendang, nyanyian Nurhaliza Idris, Hati Kamar, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Nurhaliza Idris. Antara pencapaian yang telah beliau capai adalah yang pertama, memenangi AJL pada tahun 1998 dan tahun 2000 menerusi lagu Cinta dan Balkis, dan kedua-dua lagu tersebut adalah nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Pencapaian kedua ia adalah anugerah Planet Music menerusi kategori lagu serantau paling popular di 2001 menerusi lagu Balkis nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, dan anugerah MACP 2007 menerusi kategori lagu paling popular sungguhan melalui lagu Cindai nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Sebenarnya terdapat banyak lagi pencapaian
yang telah dicapai oleh Encik Hairul Anwar ini. Namun ini adalah serba sedikit lah yang saya terangkan kepada rakan-rakan dan Encik sendiri. Jadi kami sangat mengalulukan kebersamaan Encik Hairul dalam perkongsian kita pada hari ini. Selamat datang Encik Hairul. Oleh itu, dengan segala hormatnya, saya menjemput aktivis himpunan kita, Encik Hairul Anwar Harun, untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Maaf. Pengenalan ke? Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua yang menjemput saya, terutamanya si Anis Nabila. Okey, pembetulan sikit . Saya dilahirkan di Pulau Pinang. IC saya 07. Ramai orang Penang sini? Tak ada? Okey, tapi umur 4 tahun saya dibawa balik ke kampung, dibesarkan di Batu Kurau, Perak lah. Itu bukan berasal tapi lebih kepada dibesarkan lah. Memang kampung saya di Batu Kurau lah sekarang ni pun. Okay, tak ada dah, mak ayah dah tak ada, saya anak yatim piatu. Rumah pun rumah pesaka, tinggal macam tu je. Kadang-kadang saya balik lah ke Batu Kurau tu. Okey, lagi apa nak tahu lagi pasal saya? Ini untuk assignment ke, untuk final ke, untuk apa ni sebenarnya? Untuk tugasan kami. Assignment. Tugasan. Assignment. Saya memang tak ada Wikipedia pun. Wikipedia pun saya nama saya tak ada kan. Cik, saya cari maklumat untuk cik ni tu dah. Memang kat Google tu susah sikit nak jumpa. Siapalah saya, orang tak kenal. Siti orang kenal lah. Tadi saya tapi hari ni ramai kenal cik ni. Haram orang tak kenal. Ramai ni cik. Orang semua dah kenal cik dah ni. Baru kenal lah. Sebelum ni orang tak kenal. Okey, apa nak tahu pasal saya? Okey cik. Soalan pertama. Slide seterusnya. Ada lecturer ke sini? Lecturer dia masuk. Dia akan masuk lah. Okey. Kalau dia masuk bagi tahu lah. Okey baik cik. Okey cik. Soalan pertama, bolehkah encik ceritakan sedikit mengenai diri encik dalam bidang industri penulisan lirik ini? Okey. Macam mana nak cerita Saya bermula dengan kegagalan. Banyak gagal dalam hidup saya. Tapi saya budak yang pandai. Boleh puji diri sendirilah. Okey, ceritanya begini. Bila saya masuk dalam industri saya ringkaskanlah seringkas-ringkasnya. Saya memang dibesarkan di Batu Kurau, Perak. Daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah sampai tingkatan 3 di Batu Kurau. Dengar tak? Boleh dengar Dengar cik dengar. Clear? Sangat jelas. Dengar cik. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sekolah di Batu Kurau. Kelas 1P1, 2P1, 3P1. Kelas budak pandai, perdagangan. Okey, SRP masa tu SRP last. Saya punya SRP last selepas saya tu baru PMR. So nak tahu umur saya kira lah macam mana masa SRP tu keputusan saya baik, tetapi saya tidak ditawarkan ke aliran sains. Sebab tingkatan 4, tingkatan 5 ni ada 2 aliran je, sains dan sastra. Separuh daripada kelas saya tingkatan 1, 2, 3 tu, separuhnya adalah Cina. Budak-budak Cina, semua budak-budak pandai lah. Yang Melayunya, separuh daripada Melayunya keluar daripada sekolah itu. Tinggallah saya dan beberapa orang lagi di
di sekolah itu dan saya dimasukkan ke aliran sastra. Bila pergi kantin, orang pandang yang satu kelas dengan saya tu pandang tak pandang lah kan. Orang sastra ni orang tak pandang. Nak tegur pun tak nak. So saya kecil hati. Saya mohon keluar daripada sekolah itu dan bersekolah di sekolah asrama. Sekolah asrama saya adalah sekolah menengah vokasional Kuala Kangsar. Sekarang adalah college vocational college teknik Kuala Kangsar college teknik sekarang. Korang vocational kan? RPG vocational kan? Kami banyak media RBT lah kat sini. Oh, tapi Mereka bentuk dia nanti teknologi. sekolah rendah. Mengajar nanti sekolah menengah ke sekolah rendah? Sekolah rendah Encik. Okey. Saya vocational. So saya pergi vocational, binaan bangunan. Memang haram tak ada kena-mengena, yang penting saya keluar daripada sekolah tu. Tetapi nak dijadikan cerita, tingkatan 4 tu, saya di asrama itu, saya telah berjinak-jinak dengan sastra. Saya menulis puisi dan macam-macam lah. Saya menghantar puisi saya ke akhbar, surat khabar, berita harian, Utusan Malaysia. Dan salah satunya terkeluar di berita harian. Sajak saya itu kemudiannya, masa itu saya tingkatan 4 sajak saya itu kemudiannya diambil oleh sebuah penerbitan swasta untuk dijadikan soalan latihan SPM. So, tahun berikutnya tu saya memang SPM lah. Dan buku itu digunakan oleh pihak sekolah untuk melatih para pelajar menjawab soalan SPM. Dan sekolah itu menjawab soalan saya. Okay? Nampak tak dia punya tu. Saya tingkatan 4 sajak dah keluar di akhbar. Selepas itu, dipendekkan cerita, keputusan vocational saya, SPMV saya pun okey lah. Saya ditawarkan ke UTM, Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Civil Engineering, Diploma. Saya pun pergilah. Tetap dalam masa yang sama saya banyak juga menulis puisi, menulis artikel di akhbar dan sebagainya. Itu semua belajar sendiri. Pantun-pantun, segala benda Tok Nenek itu semua belajar sendiri. Tak ada kelas formal. Saya masuk di UTM sebab saya cerdik sangat, pandai sangat. 6 bulan saya habis lah. Okay, 1 sem je. Saya balik kampung. Kena tergajang keluar lah. Pointer saya 1.5 ke 1.6 macam tu je. Memang tak lepas. Tetapi di UTM juga saya aktif juga buat skrip, puisi dan menghantar karya ke radio dan akhbar. Selepas gagal di UTM, gagal lagi. Saya tahun 94 saya tengok surat khabar saya di UTM tahun 93. 94 saya tengok di akhbar Akademi Seni Kebangsaan akan dibuka dan mencari pelajar baru. Tahu Akademi Seni Kebangsaan? Tak tahu je. Tak tahu. First time ada dengar. Akademi Seni Kebangsaan adalah Aswara sekarang. Sebelum ni namanya Akademi Seni Kebangsaan. Okay? Tahun 94. So berbekalkan sajak saya, artikel saya di akhbar dan sebagainya, saya pergilah interview dan dapat. Saya adalah first batch, pioneer batch Akademi Seni Kebangsaan atau nama sekarangnya Aswara tahun 94. Antara batch saya, Namron. Ini saya sebut ni ada yang habis, ada yang tak habis. Namron, Adlin Nama Ramli, Dr. Nazizi Zulkifli, Dr. Rosden Subuh, Johara Ayub, Bagio, apa lagi?
Ramai. Sekarang banyak doktor. Okay. So 94 saya masuk belajar formal lah. Tapi tidak ada pantun, sastra tradisional tidak diajar. Diajar macam mana nak tulis skrip, macam mana nak tulis puisi, novel, cerpen semua ya. 96 2 tahun di ASK tu, Akademi Seni Kebangsaan tu, saya dapat surat diberhentikan. Surat daripada pengurusan tinggi diberhentikan. Dan bila cek rupanya saya tak masuk kelas 3 SEM. Itu semua miscommunication. Saya masuk kelas korang ambil perhatian lah Saya masuk kelas sebab lambat kan. So lecturer cakap, kau ambil sen depan lah. Cik lambat je. Okey lah. Pun dengan lenggang kangkungnya keluar lah daripada kelas tu. Rupanya dah 3 SEM. Dan poinnya sangat rendah. Poin untuk kelas itu sebenarnya 0.5 saja. Sangat sedikit. Tapi itulah miscommunicationnya, saya terpaksa diberhentikan. Itu tahun 96 Nak balik kampung dah malu. Saya bekerja. Bekerja dengan production house. Jadi prop assistant prop master. Buat drama. Pelakonnya Nasha Aziz, Nasir Bilal Han, Sherry Melis. Saya syuting, antara tempat syutingnya di satu studio vokal Siti Hajar Ismail. Kalau korang tahulah, Siti Hajar guru vokal AF dulu Dia kenal saya sebab dia pun mengajar di ASK Aswara. So dia kata kalau tak ada apa, lepas habis syuting ni datang kerja dengan dia untuk buat satu teater. Saya pun pergilah kerja dengan dia untuk buat satu teater. Di dalam teater itulah saya berjumpa dengan Pak Ngah. Pak Ngah sebagai music director, Mak Ngah sebagai pengarah tari. Rupanya dalam diam, Pak Ngah sudah tengok saya punya kerja. Saya memang tak peduli orang, saya buat kerja saya je. So dia sudah terpikat dengan saya. Kemudian dia minta izin dengan Siti Hajar. Selepas habis teater itu, dia nak guna saya juga pula untuk teater dia yang seterusnya. Dia akan terbitkan satu teater. So saya pun berpindahlah ke bekerja sambilan di studio Pak Ngah. Dalam masa yang sama, teater tu bawang putih bawang merah teater kanak-kanak. Dalam masa yang sama, dia sedang buat album Ala Dondang Nur Aniza itu. Saya bekerja untuk teater itu sebagai stage manager dengan assistant production manager. Kemudian saya datang office, dia offer saya, "Rol, kau nak buat lirik tak?" Saya kata, "Nak lah." Tapi saya tak pandai sebab silibus saya belum sampai kepada penulisan lirik lagi. Tak apa, dia kata, "Aku ajar, kau buat je pantun." So saya buatlah pantun untuk 3 lagu. So buatlah tahun 96-97 lah tu 1 Julai 1997 lagu pertama saya keluar di radio. Lagunya adalah Awala Dondang. Saya ada 3 lagu dalam album tu. Kemudian akhir tahun 97 tu lagu tu ke final AJL, Anugerah Juara Lagu. Dan dalam masa yang sama saya dipanggil balik untuk masuk ke Aswara dan sambung lagi 2 tahun. Okeylah, maksudnya dalam belajar saya dah naik pentas. Cuma tahun 97 tu Awala Dondang tak menang. Seterusnya Suci Lebaran, kalau tak silap saya, Suci Lebaran dulu, kemudian Cindai. Lepas tu seterusnya lah. Cindai 98 saya menang. Masa tu saya masih lagi student ASK. Saya habis tahun 99. ASK ni pelik sikit.
diploma 4 tahun, 120 kredit. Saya habis masuk batch pertama, keluar batch kedua lah. So begitulah permulaannya. Sampailah saya sekarang ni lah. Saya habis diploma ASK tahun 99. Tahun 2014 diploma itu sudah dinaik taraf menjadi ijazah sarjana muda secara automatik. Apabila saya dapat degree itu, saya ambil keputusan untuk sambung pengajian saya, dan tahun 2014 tu saya sambung di UPSI, ambil master kesusastraan moden. Saya mengkaji lirik Amin Sahab, Sufism. Kemudian sekarang ini saya sambung PhD dalam bidang peradaban Melayu, mengkaji himnasi, punya lirik lagu. Okey, insyaAllah dalam tahun ni atau tahun depan Nabilah kot. Okay? Lagi? Okey, baik. Sungguh hebat dan sungguh betul. Okey tak? Okey je. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey. Untuk menghasilkan lirik lagu yang terbaik, kami menganggap bahawa pengalaman hidup merupakan salah satu elemen penting untuk mencetuskan idea yang pelbagai dan bervariasi. Oleh itu, soalan kedua saya ialah, apakah pengalaman Encik yang membolehkan Encik berkecimpung secara aktif dalam penulisan lagu, ataupun apakah inspirasi ataupun orang yang inspirasikan Encik untuk menulis lirik lagu irama Malaysia ni? Sebagai contohnya lagu Cindai, lagu Nurul Zainis tu dan sebagainya lah. Macam saya sebut tadi, saya tak ada basic tentang sastra tradisional. Sebab saya tak belajar pun. Vocational mana ada belajar, bahasa Melayu je. Tetapi saya belajar sendiri. Saya tengok pantun, saya tengok peribahasa. Dan bila masuk ASK tu lebih lagi lah. Tentang puisi-puisi tradisional. Itu pun sebenarnya tidak diajar secara formal. Kita je lah, kalau kita minat, kita carilah bahan-bahannya. Satu, kena kuasai puisi tradisional. Puisi tradisional ni banyak. Pantun, syair, gurindam, nazam, teromba, talibun, mantra, ikatan puisi bebas, lagi apa lagi, masnawi, ghazal, macam-macam lagi. So kena belajar sendiri benda tu, tetapi macam saya kata, saya dibesarkan di Batu Gurau. Batu Gurau tu, siapa orang Batu Gurau sini? Tak ada. Ada orang Batu Gurau? Tak ada orang Perak ada? Perak. Tak ada. Batu Gurau ni ulu banat. Nak pergi dululah sebelum ada jalan yang lurus. Kau kena lalu jalan bengkok-bengkok lah. Okay. Dia kampung, sebuah kampung pendalaman. Saya dibesarkan di situ dan bergaul dengan orang-orang kampung. Saya pergi lastik burung, tangkap ikan, pukat ikan, memanah, mancing. Segala benda kampung ni saya buat. Okay. Bukannya tak ada duit, tapi itu hobi lah, pergi ni. So dalam masa yang sama saya mengenal alam. Mengenal burung serindik, mengenal segala jenis burung, segala jenis ikan dan sebagainya lah. Itu juga sangat membantu dalam kita terutamanya menulis lah benda-benda yang berkaitan dengan tradisional ini. Okay, so dua benda itu digabungkan, antara ilmu dan juga pengalaman digabungkan untuk menghasilkan lirik lagu ke, puisi ke, novel. Saya ada satu novel, saya ada 2 buku.
satu buku teori tentang penulisan lirik dan sebagainya. Okey? Siapa orang kampung sini? Semua orang bandar. Kadang-kadang tak tahu Saya pun jenis ikan. Kampung mana? Kampung mana? Kampung Untai Dalam. Mana? Saya Pahang. Pada Johor, Rempang mana? Rempang? Oh, saya Kedah kat Simpang 4. Mempat. Kena kenal. Sebagai orang kampung ni bukan setakat orang kampung. Tak kisahlah orang bandar ke apa. Kau masuk kampung, kau pergi tempat orang, kau kena kenal benda-benda tu. Jenis-jenis pokok, jenis-jenis bunga sebenarnya. Pun kau kena kenal. Mana kenanga, mana hias cempaka, mana cempaka Tanjung, Melo, segala jenis bunga. Kenal tak semua tu? Kenal lah benda-benda tu dulu. Baru kau boleh menguasai ilmu-ilmu tentang alam dan juga yang saya beginilah sastra puisi tradisional ini selalunya berkait dengan alam. Sebab ada falsafah Minangkabau yang mengatakan bahawa alam terkembang menjadi guru. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Alam terkembang menjadi guru maknanya dia orang belajar daripada alam. Okey? Masuk dalam hutan tengok buah untuk dimakan. Kalau monyet tak makan buah tu kau jangan makan. Maknanya dia beracun. Itulah. Okey? Jawab tak? Jawab Encik. Terima kasih Encik. Kita dapat kita simpulkan daripada penerangan Encik tadi, ilmu dan pengalaman adalah amat berkait dalam penulisan lagu oleh Encik Hairul sendiri. Sama juga seperti lagu tanpa penulisnya tidak akan terhasilnya lagu tersebut. Oleh itu, kita pergi kepada soalan kita yang seterusnya. Soalan yang saya ingin ajukan kepada Encik sendiri. Seperti yang kita tahu, lagu-lagu yang Encik hasilkan, lagu-lagu seperti Cindai adalah lagu-lagu yang lama. Jadi apa yang saya ingin tanyakan adalah apakah perkembangan terkini Encik dalam industri penghasilan lirik lagu dan komposi lagu? Apakah lagu terbaru lah yang Encik hasilkan? Saya ni mula awal, start awal. Umur 22 dah menulis lirik lah. Orang umur berapa? 18, 19, 22 Encik. Apa pencapaian korang? Setakat ni Dah naik pentas dah. Pentas AJL lagi. Okay, itu gurau ya. Okey, saya dalam industri ni siapa pun kecuali M. Nasir kecuali M. Nasir. Siapa pun dia ada zaman dia. Okey. Pak Ngah ada zaman dia, Sa'ri Amri ada zaman dia. Siapa lagi? Arwah A. Ali. Kemudian dia ada satu peak season dia yang dia boom. Selepas itu sama ada orang cari atau orang tak cari lah. Sebab ilham tu datang daripada Tuhan. Okey. Saya disebabkan hanya seorang penulis, sama macam Hafsah Hassan dan sebagainya. Saya pun bukanlah menulis lirik saja. Saya menulis skrip, menulis novel, puisi dan sebagainya. Perkembangan untuk industri lirik saya baru je siap untuk lagu seorang artis Singapura berjudul pula, bernama Rizal Noh, RYZALNOH. Dia vokalis kumpulan Audionaut dulu. Sekarang dia nak buat single. Tajuk lagunya Darwish. Itulah yang terbaru. Itu lirik lepas tu ada lirik 100 tahun UPSI saya ada buat juga.
Kemudian itu je lah. Untuk lirik tak banyak sekarang saya buat sebab siapa bayar saya buat. Itu je. Saya tak buat. Saya dah malas buat untuk bila orang minta tolonglah buat ni, kau bayar aku buat. Sebab saya zaman tolong buat itu dah berlalu lah. Sebab bila tolong buat itu dia punya membazirnya, saya rasa ada 20 ke 30 buah lirik lagu yang saya buat. Haram tak rekod pun, tak nyanyikan pun, tak dibuat apa pun. So membazir begitu saja. So saya dah tak nak. Sebab kalau setakat minta Ailio, sekarang saya bagi Ailio je. Sebab minta Ailio ni memang kau tak ada duit lah nak buat. Kau nak bayar aku pun susah. Macam mana kau nak buat album kan? Nak rekodkan lagu tu. So siapa bayar saya buat. Bukan mata duitan tetapi saya pun sangat sibuk untuk membuat benda yang sia-sia kat orang. Okey, dan untuk penulisan lain sekarang saya tengah buat skrip dokumentari retrospektif irama Malaysia. Saya pun jadi pelakon juga dalam tu. Watak utama lah. Juga penasihat produksi dan juga itu satu dokumentari, satu lagi adalah album instrumental. Kedua-duanya adalah projek Pak Ngah Production yang saya handle lah sekarang ini. Satu hari bulan ni saya pergi ke Jakarta untuk interview seorang artis irama Malaysia di sana. Sekarang saya dah ada lebih 10 orang yang saya interview, antaranya M. Nasir, Tiso, Esatan, Noraniza Idris, Roger dan beberapa lagi lah. Saya tengah tunggu date Siti Nurhaliza untuk diinterview di dalam dokumentari itu. Dia pergi Korea. Tunggulah dia balik. Okay? Dapat? Dapat Cik. Okey Cik. Terima kasih Cik. Bukan saja boleh menulis lirik, malah Encik Hairul sendiri boleh berlakon, menulis skrip dan cerita. Okey. Berlakon tu membongak je. Tak ada lah. Tapi disebabkan nakkan kelainan dalam dokumentari tu, aku paksalah berlakon. Walaupun muka macam hauk kan, macam pintu kan. Tapi nak tak nak terpaksa. Sebab itu director punya decision dan saya lepas habis interview ni saya nak continue saya punya skrip Aram tak siap lagi. Interview je banyak. Okey, saya juga mengajar sebenarnya. Tahu kan? Saya mengajar di Aswara. Okay. So 18 hari bulan ni start dah lah masuk kelas strap baru. Saya mengajar penulisan lirik untuk diploma dan puisi dan lirik untuk ijazah negeri. Saya part time di Aswara. Okey. Lagi? Okey. Next. Okey baik Cik. Terima kasih atas jawapan yang sangat memberikan inspirasi sebenarnya kepada kami. Okey, seterusnya kita pergi kepada inspirasi Cik. Sangat berinspirasi. Okey, seterusnya kita seterusnya akan disambung oleh Nurul Ifah. Okey, baiklah. Saya akan menyambung sesi temu bual kita pada malam ini. Sesetengah individu memerlukan inspirasi yang khusus untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh itu, soalan saya yang keempat kepada Encik ialah, adakah wujudnya individu atau artis yang menjadi sumber inspirasi Encik semasa menulis diri lagu? Soalan ini macam sama dengan soalan tu, iaitu inspirasi Encik itu datang dan didapatkan. Okay. Individu tak ada. Saya tak ada mengidolakan sesiapa. Jadi boleh
sebagai penulis kita kena melihat gaya penulisan orang lain juga. Tetapi kita tidak mengikut. Kita mencari kelainan apa yang orang tak pernah tulis ataupun apa yang cara ataupun gaya macam mana yang orang tidak pernah tulis. So kita beranilah untuk membuat satu pembaharuan. Lirik-lirik yang saya sanjung, penulis lirik yang saya sanjung bukan idola lah, tapi saya menghormati karya-karya mereka. Antaranya adalah Lolok, Esamin Sahab, Hafsah Hassan. Itulah antara 3 orang yang saya hormati penulisan dia orang. Okey, boleh. Okey. Artis jangan jadi sumber inspirasi. Rosak kau. Mungkin akan mempengaruhi ilham Encik. Tak ada lah. Tak ada. Sebabnya Pak Ngah ni, bila saya bekerja dengan Pak Ngah sangat Pak Ngah ni background dia sebelum buat lagu adalah buat teater, lagu-lagu teater. Antara teater-teater yang dia lagukan, dia musikalkan adalah teater Usman Awang, Nordin Hassan banyak. So, kebanyakan cerita Nordin Hassan, sastrawan negara Nordin Hassan dibuat lagunya oleh Pak Ngah. Jadi Pak Ngah ni dididik oleh sastra dalam karya-karya. Jadi dia minta saya untuk buat lagu berkias. Benda-benda yang maksud saya fahamlah apa yang dia nak. Maksudnya benda-benda yang lain lah daripada orang lain. Sebab itu kalau Cindai tu boleh tafsirkan macam-macam, mati kamar, lagilah orang dah apa-apalah. Okey? Okey. Kebanyakan individu mementingkan beberapa perkara sebelum menghasilkan sesuatu karya. Justru soalan saya yang kelima ialah, apakah elemen penting yang selalu dititik beratkan semasa merangka dan menulis lirik lagu? Okey. Saya ada style saya lah. Okey, saya mengajar pun ikut style saya. Sebab cara ini adalah yang paling senang. Pertamanya adalah bila mendapat melodi, cari suku katanya dahulu. Suku kata ni kalau saya gelarkan dia metrik Suku kata 2, 4, 2 ke apa ke whatever lah. So siapkan suku katanya dulu, berapa rangkap, chorusnya di mana dan sebagainya. Itu adalah diibaratkan sebagai plan rumah. Plan sebuah bangunan. Jadi kita sebagai penulis, pengkarya harus tahu di mana nak meletakkan benda yang cantik di tempatnya. Sama ada di awal ataupun di akhir. Ataupun di chorus dan sebagainya. Benda-benda itu perlu dirangka sebenarnya, perlu di-plan. Sebab itu kalau tengok lirik saya, kebanyakannya macam cantik je kan. Macam disusun-susunnya. Sebab itu memang saya punya kerja. Saya punya kerja adalah untuk menyusun benda-benda itu supaya nampak cantik tetapi dalam masa yang sama mempunyai makna yang tersendirilah. Okey, dalam buat lagu pertamanya harus tahu siapa penyanyi. Kalau kau tak tahu siapa penyanyi, sekurang-kurangnya tahu siapa lelaki atau perempuan. Keduanya, kalau rajinlah kalau rapat dengan artis tu, tanyalah apa masalah ataupun apa yang dia nak ceritakan dalam lagu, dalam lirik. So kita boleh
singkan supaya lagu itu ataupun lirik itu melekat dekat jiwa dia bila dia nyanyi. Ya. Itulah antaranya. Okey. Dah. Lagi? Okey, seterusnya kita semua sudah sedia maklum. Lu Sabah ke Sarawak ke mana? Orang Kedah. Orang Kedah. Kedah. Okey. Kita semua sudah sedia maklum bahawa Encik merupakan penulis lirik dan komposer bagi lagu Dikir Puteri, Japin Pusaka, Hati Kamar dan sebagainya. Kebiasaannya bagaimanakah Encik memperoleh ilham untuk menulis lirik yang puitis dan sesuai dengan irama Malaysia? Sama je soalan ni, siapa buat ni. Okey, Japin Pusaka kalau tengok nama Mega Mutiara Mega Mutiara tu nama pena saya. Dia macam ni, bila kau dapat sesuatu tugasan, ini overall untuk korang macam Pak Ngah tadi kau buat je pantun, dia cakap kan, kau buat je pantun. Tapi pantun yang kita nak bagi pada dia tu haruslah pantun yang kita sendirilah, daripada kita sendiri. Harus pantun yang bermutu lah. Dari segi rimanya, dari segi jedanya, dari segi segala benda lah. Pembayang antara makna pembayang dan juga maksud harus selari dan sebagainya. Saya tidak ilham ni susah nak cakap. Dia macam dia Tuhan bagi lah. Kalau Tuhan tak bagi, kau hentaklah kepala kat dinding pun dia takkan dapat. Banyak berdoa lah. Selalu saya mengajar lirik lagu, dalam untuk menulis lirik perlu ada 5 benda. Pertama L-I-R-I-K. L adalah lagu. Dalam lagu ada metrik, ada rentak, ada genre, ada melodi dan sebagainya. I, ilmu. Perlu ada ilmu. Ilmu ni banyak cabang ni. Ilmu bahasa, ilmu agama, ilmu bangsa, psikologi dan sebagainya. R adalah rasa. Kena rasa lah. Buat lirik kena rasa. Rasa ini selalunya daripada pengalaman, daripada cinta, daripada kekecewaan, keprihatinan kita dan sebagainya. I yang kedua adalah ilham. Ilham boleh datang daripada lagu, daripada ilmu, juga daripada rasa. Dan ada 2 lagi. Ilham ini juga sebenarnya asalnya adalah daripada Tuhan lah. Cuma cara macam mana dia nak bagi itulah. Dia punya tali untuk dia bagi untuk kita ambil tu. Dan satu lagi adalah alam. Alam ni tak semestinya alam sekitar. Alam fauna, flora, fauna. Alam-alam roh, alam bunian, alam barzah, segala benda alam dalam dunia ni, cakrawala dan sebagainya boleh dijadikan lirik lagu. Dan K adalah karisma. Karisma ini meliputi kreatifnya kita, unik, gaya dan sebagainya lah. Dapat? Macam aku mengajar pula Okey, seterusnya. Kebiasaannya seorang penulis acap kali mengetengahkan pemikiran yang spesifik sebelum menghasilkan sebuah karya. Oleh itu, soalan ketujuh yang akan saya ajukan kepada Encik ialah, apakah pemikiran yang lazimnya Encik kegunakan dalam penulisan lirik lagu irama Malaysia? Pemikiran yang Malaysia ni selalunya tentang Melayu dan alam sekitarnya lah. Dari segi adab, adat, budi, akal, pemikiran, akal, budi. Budi adalah pekerti dan juga jiwa. ABJ. Akal, budi, jiwa. 3 benda ni sentiasa berkait di antara satu sama lain.
So manipulatekan segala benda yang berkenaan dengan Melayu itu, dengan segala benda yang kita tahu ni di dalam lirik lagu. Okey, kalau tengok Zapin Pusaka, kalau dengar fikir dahulu sebelum kata lidah berbisa tidak bertulang, itu adalah nasihat-nasihat kepada masyarakat lah. Ya. Tetapi ada juga lagu-lagu irama Malaysia ni yang boleh menjurus kepada keagamaan. Ya. Macam Balqis itu adalah kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman. Ya. Nirmala bukan saya punya, Nirmala Cik Kem punya, katanya tentang Aisyah. Ya. Aisyah isteri Rasulullah kalau tak silap. Kemudian banyak benda lah. Segala benda sebenarnya dalam dunia ni boleh dijadikan ilham ataupun pemikiran. Cuma perlu diselaraskan lah, perlu segi logiknya perlulah. Kalau irama Malaysia ni kalau tak boleh lah masukkan LRT, perkataan-perkataan bahasa Inggeris ataupun pinjaman bahasa Inggeris tu dielakkan lah. Memori lagi, apa lagi? Alang masih muda, giling ke, kan? Benda-benda moden ni janganlah dimasukkan di dalam lagu irama Malaysia. Dia janggal lah. Janggal, sangat janggal. Macam kau pakai baju pahlawan lah, pakai orang lelaki pakai baju pahlawan, pakai tanjak apa semua. Lepas tu kau pakai subang, kau pakai anting-anting. Padahal kau jantan. Ya, dia sangat lain lah. Ya. Dia dunia yang lain. Okey? Boleh? Jawab tak? Jawab Encik. Pemikiran ada 3. Pertama, siapa saja antara Melayu ataupun Islam ataupun manusia ada 3. Akal, budi, jiwa. Cari 3 benda tu, insya-Allah kau akan dapat. Okey. Okey Encik. Okey, seterusnya kami mendapati bahawa lagu Cindai yang dinyanyikan oleh Dato' Seri Nurhaliza telah dianugerahkan sebagai juara dalam anugerah juara lagu AJL pada tahun 1998. Justru, bolehkah Encik kongsikan sedikit tentang maksud tersirat lagu Cindai yang diangkat sebagai juara AJL 1998 tersebut? Dengar tak suara saya? Dengar Okay. Dengar Cik. Dengar Cik, dengar. Cindai. Apa interpretasi korang? Saya baru orang kasih link TikTok pasal Hati Kamar. Ada orang komen, dah lah nama aku haram tak disebutnya. Lepas tu mandai-mandai lah cakap Bukit Seguntang lah, apalah. Saya tak ada TikTok . Okey, Cindai adalah kisah seorang perempuan yang sering agak bernasib malang tetapi kuat dalam menghadapi segala takdir dan rintangannya. Ke nak masuk tersirat? Kau pernah dengar tak cerita orang nyanyi Cindai ni ada orang menyaut, ada benda lain menyaut? Ada? Tak Tengok tahu. sebelah. Kat tingkap kau tengok. Cindai ni dalam bahasa Minangkabau, tapi bukan Cindai lah. Selalunya dipanggil Si Cindai. Si Cindai ni adalah Pontianak dalam bahasa Minangkabau. Ni cuba kau tengok kat tingkap kau tu. Ada tak? Okay, dulu masa lagu ni popular, budak-budak asrama ada menyanyi. Dia nyanyi
dekat bilik air. Tiba-tiba ada orang menyaut. Cik Dai di sini, dia kata. Padahal tak ada apa pun. Dia di tingkat 3. Tingkat 3 bilik mandi. Tapi ada orang menyaut di tingkapnya. Di tingkap bilik air dia. Macam-macam lah. Macam-macam cerita pasal Cik Dai ni. So ceritanya adalah itulah cerita seorang perempuan yang sering diduga hidupnya tetapi sangat kuat dalam menghadapi. Kita nak cerita lebih? Tak payahlah. Cerita pasal Siti ni, Cik Dai ni adalah basic ceritanya adalah tentang Siti. Masa itu Siti dia boykot oleh wartawan. Sebab dia tak nak ambil gambar dengan lelaki. So wartawan macam boykot dia lah. So itu je lah. Dia punya point dia dekat situ. So saya create lah benda itu supaya dia jadi sebuah cerita lah. Okay. Malam ni tengok lah kok ada Cik Dai datang ke kan. Si Cik Dai datang ke. Try lah nyanyi malam-malam ni. Okay. Okey, terima kasih Encik. Sebab kalau kami Google pun maksud Cik Dai ni memang dia tulis Pontianak. Tu yang kami tanya tu, apa maksud tersirat lagu Cik Dai ni sebenarnya? Ya, betul. Minangkabau lah, Minangkabau. Si Cik Dai. Si Cik Dai. Tapi Cik Dai sebenarnya maksud yang saya maksudkan adalah di dalam konteks lagu itu adalah sejenis kain. Asalnya daripada India. Kain itu sangat mahal harganya. Nama kainnya atau juga disebut sebagai kain patola. Okay. Nak buatnya berbulan-bulan, mungkin masa bertahun-tahun. Ada orang jumpa saya, dia jumpa kain Cik Dai itu di India. Ini cerita berbelas tahun dululah. Dia cuba nak beli, tetapi dia tidak mampu. Ukurannya 1 kaki kali 1 kaki saja. Harganya 20,000 pada masa itu. So dia tak mampu. Tapi kalau nak tengok Cik Dai, tengoklah kat museum tekstil ada. Saya pun tak pernah pergi lagi. Saya pun belum pergi lagi museum tu. Cantik. Dia macam songket. Tapi di dalam hikayat lama, sastra lama, Cik Dai ini dikatakan sangat keramat. Kalau perempuan dijadikan tudung. Kalau lelaki dijadikan bengkung kat di perut. Kalau berlawan, keris tak lut di kain Cik Dai itu. Macam-macam lah ceritanya. Okey. Lagi? Okey, baik Encik. Jadi maksudnya Cik Dai ni ada banyak maksud yang sebenarnya, tapi Cik Dai yang diwakilkan dalam lagu ni adalah seorang perempuan yang menghadapi rintangan. Macam itulah kan sebenarnya. Dia adalah kiasan. Cik Dai itu adalah kiasan kepada seorang perempuan. Cik Dai itu merujuk kepada kain. Okey. Perempuan lah macam kain lah. Lembut, nampak lembut kan. Tapi ada time dia keras lah. Betul tak? Cuba starlight pakai kainnya. Begitulah perumpamaan yang boleh dibuat. Okey, baik Encik. Atas jawapan yang diberikan. Jadi kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-9. Kejap ya.
semestinya pelbagai cabaran dan rintangan telah dihadapi oleh Encik untuk menghasilkan sebuah lagu yang indah dan sempurna. Jadi, soalan ke-9 yang akan saya tanyakan kepada Encik iaitu, pada pendapat Encik, apakah cabaran yang perlu dihadapi semasa menulis lagu Irama Malaysia ni? Cabaran. Dia macam si itulah dalam hantu Kak Limah tu. Kalau tak ada ilmu di dada, jangan cuba-cubalah. Si Sopi Jikan tu. Dia macam ni, nak tulis Irama Malaysia ni kena ada ilmu. Kena banyak ilmu dalam inilah, maksudnya ilmu alam, ilmu tentang alam, bukan ilmu alam, ilmu tentang alam, ilmu puisi tradisional, peribahasa dan sebagainya. Baru sedap untuk menulis lirik-lirik lagu begini. Ada orang-orang moden yang cuba, orang-orang moden orang-orang zaman sekarang yang tidak ada basic langsung tentang puisi tradisional, cuba menulis. Pantun pun kadang-kadang ke laut dia pergi So dia jadi tak sedap. Ada wartawan yang try tulis Irama Malaysia ni, pantun pun tak kena. So menguasai pantun itu pun sangat perlu. Menguasai pantun ni pun, sebab kebanyakan lagu Irama Malaysia ni adalah berbentuk pantun. Asli, inang, joget apa semualah yang lama-lama ni semua bentuk pantun. Bila dimodernkan dari segi melodi dan arrangement apa semua, barulah dia ada sedikit perubahan. Di antara tidaklah begitu nampak pantun sangat. Tapi perlu dihiasi lah. Cabarannya, saya tak adalah banyak cabaran sangat. Sebab saya, insya-Allah saya menguasai. Cabaran pada orang lain lah. Bila saya baca, kadang-kadang bila baca tu, baca pantun dia pun tak berapa sedap kan. Macam pantun yang awal-awal tadi lah. Apa punya pantun tadi tu? Pantun pantun rima AB bukan A. A tu syair. Tu kena benda tu kena betulkan dulu. Cabaran dia pada masa dulu, apa cerita aku nak tulis. Apa cerita lagi aku nak tulis ni. Itu cabaran pada masa dulu. Nak mencari kelainan di antara satu lagu dengan satu lagu. Macam saya bagi tahulah lagu Yayadan Yayadan Cari ini. Sound saya bukan sound lah, sound partner. Dia kata dia nak macam Cindai. Mana boleh buat benda yang sama kan. Dia nak macam Cindai, tapi bila dengar melodi itu, dengar dia punya sebutan Arab, saya letaklah banyak perkataan Arab dekat dia kan. So itulah, sebenarnya nak menulis Irama Malaysia ni taklah susah pada saya lah. Tapi ballad lagi susah. Sebenarnya, kau tahu tak lagu apa yang paling susah? Lagu apa Encik? Hati Kamar ke? Tak, lagu jenis apa yang paling susah sekali kau nak buat? Liriknya. Rap. Lagu raya. Lagu raya. Kau nak cerita apa lagi? Semua orang dah cerita lah. Kau balik-balik pusing, kau boleh ambil satu baris lagu ini, satu baris lagu ni, kau boleh jadikan lagu kau. Lagu raya yang paling susah. Saya sangat pening kalau dapat lagu raya. Pening-pening pun adalah 6-7 lagu raya saya. Tapi yang paling popular Suci Lebaran lah. Sebab saya tak tahu apa nak tulis lagi dah. Nak tulis pasal apa. Sebab semua orang nak tulis. Lemang, ketupat, rendang, segala benda. Minta ampun, minta maaf. Segala benda semua dah tulis. Orang dah tulis.
Okay? Alright. Next. Okey, dah menjawab semua dah. Saya dah catat semua dah. Terima kasih Encik. Jadi kita bergerak ke soalan yang seterusnya lah. Soalan ke 10 10. Jadi kita semua ni dah sedia maklum yang lagu-lagu drama Malaysia ni dihasilkan dengan menggunakan kosa kata bahasa Melayu yang gramatis dan mutis. Jadi, pada pendapat Encik, adakah lagu-lagu irama Malaysia yang dihasilkan ni dapat melestarikan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda, iaitu dalam kalangan kami semualah? Kau tanya diri kau orang lah. Suka tak dengan lagu-lagu irama Malaysia? Ada benda baru tak kau orang dapat? Suka kosakata baru. Kawan saya cakap suka kosakata baru. Tapi kadang-kadang kami tak faham. Sukar ke suka? Suka. Benda bukan kosakata baru. Kosakata tu dah lama ada. Zaman Tok Kaduk lagi dah ada lah. Dia macam ni. Ramai yang mesej saya masa zaman saya gemilang dengan Cindai, Balqis, Hati Kamar apa semua tu. Ramai yang mesej saya sekarang yang bagi tahu mereka minat sastra kerana lagu-lagu saya, lirik-lirik saya. Dan ada yang jadi pemantun, ada yang jadi penulis. Hanya kerana masa dia orang sekolah dulu, lagu-lagu tu tengah popular lah. So dan dia orang ikuti dan dia orang mencari makna dan sebagainya. Sebenarnya itulah kayanya budaya kita. Kayanya bahasa Melayu kita. Kalau kita tak gunakan, siapa nak gunakan? Sebenarnya buat lagu ballad, balada, buat lagu hip hop, buat lagu apa lagi, segala benda pun boleh diselipkan dengan bahasa-bahasa Melayu yang dipanggil langka lah, yang jarang digunakan tapi ada maknanya, ataupun perkataan-perkataan baru yang bersesuaian dengan maksud yang nak disampaikan. Contoh lagu-lagu lirik Malik, apa yang lagu baru dia tu, apa nama? Sedih Hati. Sedih hati tidak terkira. Yang dengan Mona Fendi tu. Malam pagi ke? Bukan. Malam masih muda tu bukan Malik lah. Sedih Hati. Yang dia fit dengan Mona Fendi tu Saya pun pening, saya malas nak kaji. Kau kajilah. Setiap perkataan yang digunakan, ada perkataan English, ada perkataan bahasa Melayu langka. Dia banyak, dia berani mengolah benda-benda itu sampaikan makna yang nak disampaikan tu orang tak faham, itu satu. Tapi kalau orang faham, orang akan tabik lah. Itu saja. So lagu-lagu ballad pun boleh dimasukkan perkataan-perkataan itu. Macam dulu ada satu perkataan dalam lirik saya, terkesima, lagu Balqis. Terkesima tu sangat kalau sekarang ni viral lah. Dulu tak adalah viral, tapi semua orang alamak terkesimanya. Terkesima tu sebenarnya benda dah ada tapi dipopularkan dalam lagu, jadi popular lah. Okay. So irama Malaysia ni sangat melestarikan bahasa Melayu dan terpulang kepada generasi muda, sama ada dia nak mencari makna atau hanya susahlah lagu ni, tinggalkan je lah. So bila dia tinggalkan, dia tak dapat apa-apa lah. Okey? Okey Encik. Jadi sebenarnya
diri sendirilah, kami lah yang generasi muda ni, kalau kami minat bolehlah melestarikan bahasa Melayu tu, tapi kalau tak minat susahlah juga nak melestarikannya. Sebab Encik dah buat dah lagu. Kami ni yang nak dengar ke tak nak dengar. Kau nak dengar, kau dengar lah kan. Kau tak nak dengar, kau nak dengar malam asli muda. Lentak kau lah. Lirik healing apa, malam pagi tu bercampur aduk bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Entahlah budak-budak sekarang ni bukan boleh tegur. Patah kita tegur, 10 patah dia jawab. Dah ada gil tu bio je lah. Okay. Saya malas nak ulas lagu-lagu sekarang. Entahlah. Tak suka, bukan lah. Sebab diorang ada peminat. Fanatiknya kadang-kadang sangat tak masuk di akal. Okey, lagi soalan? Habis dah? Okey Encik, ada satu lagi. Okey, baiklah. Sekejap. Okey, sebagai penutup soalan dalam bual bicara santai kita pada hari ini, bolehkah Encik kongsikan sedikit pesanan kepada anak muda yang kini kian melupakan lagu-lagu irama Malaysia, sebaliknya lebih memilih lagu-lagu moden di seluruh pelosok dunia? Apa? Masalahnya lagu irama Malaysia ni pun sekarang ini pun tidaklah banyak. Yang baru lah. Kalau yang ada yang baru, yang sekarang ni yang viral ni lagu-lagu lama. Contohnya Lemak Manis. Ataupun yang Dayang Nur Faizah nyanyikan tu, Umpan Jinak di Air Tenang. Itu semua lagu lama, lagu 70-an. Lemak Manis 80-an. Cuma saya nak bagi, saya nak perbetulkan bukan lagu rakyat tau. Ini ingat, dia ada beza. Irama Malaysia, lagu rakyat, lagu etnik kreatif dan sebagainya itu ada perbezaan. Lagu rakyat selalunya tidak ada pencipta, komposer ke, penulis lirik ke, kita tak tahu siapa penciptanya. Okay. Tetapi lagu baru yang dicipta ada penciptanya tetapi beraromakan kerakyatan, itu boleh disebut juga sebagai lagu kerakyatan. Sebenarnya kalau tengok irama dia adalah irama Malaysia. Irama Malaysia ni sebenarnya saya tengah buat dokumentari ni, banyak benda lah saya dapat. Sebenarnya irama Malaysia tidak wajar digunakan perkataannya. Sebenarnya adalah irama tradisional. Sebab irama Malaysia ni Indonesia pun nyanyi lagu tu. Singapura pun ada, Brunei pun ada. Kenapa perlu irama Malaysia? Irama Melayu tradisional. Dan irama Melayu tradisional ini ada beberapa je rentaknya. Pertama adalah asli, inang, joget, sapin, masri, apa lagi? Ghazal. Itu saja. So bolehlah digubah-gubah dan sebagainya. Etnik kreatif adalah lagu-lagu irama tradisional ini mungkin boleh digabungkan dengan muzik ataupun rentak etnik-etnik yang ada di Malaysia. Etnik Sabah, etnik Sarawak, orang asli dan sebagainya. Okey. Ataupun di luar juga Turki, gambus, penggunaan gambus, darbuka, segala benda lah, ataupun gamelan dan sebagainya. Okey. Itu je. Pesanan Aku dah pesan ke tadi? Belum? Okey, untuk korang, korang apa, minor bahasa Major BM. Major apa? Subjek utama dah, macam kita orang ambil pengajian Melayu. Belajar tentang pengajian. Yeah. Nak kenal Melayu, nak kenal bahasa, nak kenal
Encik, bahasa Melayu Cik. Nak kenal adat, budaya, makna dan sebagainya, dengar lagu-lagu lama. Okay. Dengar lagu, antaranya adalah lagu Rafiq Ahwang ni. Memang kau rasa bosan tapi kau cubalah. SM Salim. Okay. Tak seindah wajah itu, lagu Tak Seindah Wajah itu kebanyakannya adalah peribahasa tapi digubah menjadi lagu. Kemudian Umpan Jinak di Air Tenang Ahmad Jais, disebut jangan dikenang jangan Rafiq Ahwang. Satu baris perkataan pun kau gali maknanya, satu rangkap itu pun kau gali maknanya sangat besar. Jindai memanglah, Jindai pun ada orang kaji juga. Tapi saya nak cerita tentang lagu-lagu lain. Setitis Embun Menitis, apa? Lagu disebut jangan dikenang jangan. Kau tengoklah satu rangkap dia tu pun sangat bermakna. Okay? Okay? Itu je. Ada Baik Encik, nampaknya dah menjawab semua soalan. Apabila pesanan dah diberikan, apa dia? Menjawab. Ada soalan lain? Siapa-siapa nak bertanya soalan ke apa ke? Okay, jadi kawan-kawan kita dalam ni, ada yang nak bertanyakan soalan kepada Encik Hairul? Alice Wong girlfriend saya dulu nama Alice Oi Cheng Ai. Girlfriend lama Pada dengan Eng, ada apa-apa lagi nak tanya Encik Hairul? Tanya je. Rasanya Tak ada tanya. Jadi Encik nampaknya tak ada yang nak tanya soalan. Mungkin mereka akan tanya saya nanti. Mungkin mereka segan dengan Encik. Dia yang berminat nampaknya. Gitulah. Aku dah kata dari awal tadi kan. Mungkin berminat belum mengkaji lagi lagu-lagu. Kau pun samalah. Yalah, jadi nampaknya DM aku je kat IG, friend pun tak. Anis lah. Kan? Nasihat saya follow. Ya ke? Tak ada je. Okay. Follow lah, saya tak banyak. Sekarang saya sudah tidak jarang update sangat lah. Kecuali pasal kerjaya saya lah. Pencapaian dia. Pasal family, pasal politik, pasal apa semua saya dah tinggalkan lama dah. Okay? Ada cikgu korang ke dalam ni? Ada lecturer korang? Tak ada Encik. Dr. Maria inform dia tak dapat masuk malam ni. Ada urusan lain. Alhamdulillah. Ni rekod ke ni? Apa dia? Rekod ke? Rekod. Nanti dia akan tengok kemudian. Dah rakam jangan lupa delete tau. Boleh. Apa hadiah aku nak bagi aku tu? Apa hadiah aku? Saya minta alamat Encik. Kau nak bagi apa? Saya nak bagi ais Starbucks. Starbucks dengan kek secret recipe. Kau nak bagi kat mana? Itulah. Ada rezeki kita jumpa.
Mungkin boleh buat lagu sama-sama. Bulan 3 itu saya ke IPG Ipoh. Saya mengajar IPG Ipoh bahasa Melayu kampus bahasa Melayu. Saya mengajar dia orang dengan muzik mengajar dia orang lirik lagu bengkel 1 hari. Dari pagi sampai ke petang. So korang kalau nak bolehlah dengan bayaran yang tertentu boleh panggil je, tak ada hal. Boleh dibawa berbincang. Saya boleh ajar step. Major muzik ke? Kat Ipoh? Ipoh yang masuk kelas saya muzik dan juga bahasa Melayu. Tak ramai, dalam 50 orang je. Ramai juga tu Encik. Itu ada pihak yang bayar saya untuk buat bengkel. So saya pilih IPG sebab saya kenal dengan dia punya lecturer je. So senanglah untuk saya masuk dan sebagainya. Orang nak anjurkan apa-apa boleh je, nak panggil dengan harga yang cantik sikit lah. Harga yang bersesuaian. Bukan Starbucks. Bukanlah. Yang penting bukan Starbucks. Sebenarnya saya tak berapa suka Starbucks. Tahu sebab apa? Sebab saya tak pandai nak order. Tak apa, saya pun tak pandai juga. Saya baca menu, lepas tu saya ikut hati sendiri, tiba-tiba air tu dah disiapkan. Tak pandai. Saya selalunya terpengaruh dengan cashier tu. Nak tambah ni, nak tambah tu, nak tambah ni. Rupanya 50 untuk satu cawan je. Tak nak lah. Encik, Dr. Maria, penjara kami ada masuk. Hai, Assalamualaikum. Apa lagi soalan? Jadi untuk makluman. Ada soalan lagi? Ya, untuk makluman. Sekejap. Untuk makluman doktor, kami dah siap. Kami dah selesai sesi temu bual. Jadi nak tanya doktor ada nak cakap apa-apa untuk tetamu kita pada hari ini, Encik Khairul Anwar Harun. Doktor tak buka mic. Doktor tak buka mic. Doktor tekan butang yang ada gambar mic tu. Dia ada kat situ. Nanti dia boleh cakap. Okey, soalan saya, bagaimana mendapat ilham dalam penciptaan, menyediakan bahan-bahan untuk mencipta? Boleh? Dari Cik Khairul Anwar. Saya dah jawab tadi. Ada dua benda, satu ilmu, satu pengalaman lah. Ilmu kena cari, kena buka buku, hikayat-hikayat lama dan sebagainya untuk dapatkan dia punya inti benda-benda rare lah yang kita nak bagi ke orang. Terutamanya puisi-puisi tradisional. Keduanya adalah pengalaman hidup kita selalunya. Macam saya orang kampung, saya banyak bergelumang dengan benda-benda yang agak kampung lah. Tapi tidak semua juga. Ada yang saya cari sendiri dan sebagainya. Untuk penghasilan hari ini kita dapati ada pencampuran unsur moden dan unsur tradisional kan? Adakah ini satu perkara yang sihat atau ada pendapat tak setuju kerana hilang keaslian? Jadi apa pendapat Encik Khairul?
Kalau okey, saya pergi kepada lagu balada dululah. Balada sekarang ni banyak. Balada ni R&B, ni hip hop dan sebagainya lah, itu dia balada lah, lagu-lagu moden. Satu pencampuran di antara bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Itu pun agak kurang sebenarnya, agak kurang estetiknya, kurang estetikanya. Keduanya, kalau lagu irama Malaysia ni, itulah saya kata dia macam ni lah. Kita lagu tradisional irama Malaysia ni, kita macam saya selalu cakap muzik lagu adalah tubuh manusia, lirik adalah pakaiannya. Jadi kalau muzik tradisional, pakaiannya harus pakaian yang tradisional. Jadi kalau ada kata, kalau kita tengok pakaian tradisional perempuan, misal kata ada dokoh, ada dokong, apa dipanggil tu, ada cucuk sanggul, ada segala benda tentang tradisional punya unsur. Tapi kalau dimasukkan dengan benda-benda lain, misal kata pakai skirt, kat atas dah okey dah, tapi kat bawah pakai skirt, pakai seluar, dia jadi tak cantik lah. Kan? Pencampuran itu. Kalau nak pure tradisional yang betul lah. Macam tadilah, macam saya kata tadi, kalau lelaki berpakaian pahlawan, pakai tanjak dan sebagainya. Tapi ada gelang, ada subang, benda-benda moden yang sangatlah tidak bersesuaian dengan pakaian-pakaian itu. Pakai dah cantik dah, pahlawan apa semua, pegang pistol. So pencampuran tu sebenarnya dia akan membuatkan estetika kepada sesuatu itu berkurang. Pembaharuan boleh dibuat, tetapi bukanlah pencampuran yang keterlaluan. Itu. Jadi pada dasarnya korang setujulah dengan pencampuran. Mungkin ada peratus-peratus keaslian yang perlu dikekalkan gitu. Yang Malaysia ni buat dia adalah pertama melodi, keduanya adalah lirik lagu. Kalau dari segi arrangement lagu nak masukkan alat-alat muzik moden sedikit, tak ada masalah. Tetapi jangan terlalu sangat. Jangan terlalu. Dia tak sedap. Dia akan jadi sangat tidak sedap. Maknanya kalau macam lagu DK Barat, tetapi menyanyi lagu O Carol tapi dengan nada dan alat-alat muzik DK Barat tu, apa pandangan Cik Hairul? Itu kalau nyanyi lagu O Carol tapi menggunakan DK Barat. Kalau nak mendidik itu tak ada masalah, boleh. Tapi untuk sebagai hiburan saja tak ada masalah. Mungkin nak menarik pelancong, misal kata yang tahu pasal lagu O Carol ni dengan DK Barat, tak ada masalah. Mungkin pelancong itu akan berminat dengan DK Barat. Okay? Tetapi kalau segala-galanya hendak dimodernkan, itu sangat kurang sesuai lah. Dia macam ni lah. Kita dah nampak pengalaman bagaimana seorang artis itu memodernkan dia punya lagu, dia punya melodi, dia punya instrumen dan sebagainya. Akhirnya hancur. Saya bagi tahu terus terang, saya baru jumpa dia hari Ahad itu. Nurhaniza Idris. Daripada album pertama, album kedua, album ketiga tu semua saya ada terlibat sampai album keempat tu. Selepas itu apabila dia keluar daripada Patngah, dia sudah cuba untuk memodernkan benda-benda itu. Akhirnya dengan dia sekali jatuh tu semua. Sebab sudah tidak sesuai dan terlalu advance yang orang tidak boleh terima. Akhirnya dia sendiri yang merana sebab nakkan terlalu moden. Ada juga benda dalam hidup
kita perlu kekalkan, ada benda juga yang kita perlu modernkan. Tidak semua benda boleh dimodernkan. Macam pantun lah, pantun. Buat pantun ada perkataan LRT, ada perkataan KLCC, monorail, komuter ke apa ke, benda-benda yang moden pantun akan jadi tak sedap. Sebab dia punya roh, zat, jiwa pantun dan tradisional itu harus dikekalkan. Baik, terima kasih. Sama. Ada lagi? Nak teruskan ke apa? Kalau ikutkan, kami dah habis tanya soalan kepada Encik Hairul. Okey. Jadi kita bersesi bergambar. Okey, boleh. Jadi kami semua dari pihak kelas Bahasa Melayu dan Lestari di IBG Kampus Pendidikan Teknik bersama Dr. Maria sekali ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Encik Hairul Anwar sebab sanggup meluangkan masa dan memberikan perkongsian yang bermanfaat untuk kami menyelesaikan tugasan kami. Jadi harapnya semua perkongsian yang diberikan pada hari ini dapat digunakan khususnya kepada saya dan rakan-rakan iaitu bakal pendidik untuk melahirkan generasi yang cinta akan budaya lagu irama Malaysia, iaitu irama tradisional Melayu. Jadi kawan-kawan yang ada, saya minta sama-sama untuk buka kamera untuk kita ambil gambar, boleh? Fadil dengan Eng minta tolong ambil gambar, boleh? Screenshot kan? Sebab laptop saya ada masalah sikit. Kira Fadil kira. Okey. Ni kamera. Okey. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Atas perkongsian dan kesudian. Terima kasih. Mudah-mudahan akan datang kita dapat bekerjasama lagi. InsyaAllah. Saya dah bagi tahu dia orang dah. Nanti dia orang carilah apa-apa yang patut. Okey. Alhamdulillah. Salam. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Encik. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih doktor. Okay, bye. 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 Sabar. Tutup record. And record dulu. Dah habis dah. Baik. Aku baru Instagram tadi tu. Baik, kau tak bergambar tu, baik. Tadi nampak seluar kat awak, aku macam alamak. Weh, sorry dulu. Gitu lah. Okay, dah jauh lebih aku dah panas dah dalam bilik Dah. dah. Dia nak apa dah? Ya, sekali dengan Eng. Thank you doh masuk, Bat. Oh, aku masuk. Aduh, dia thank sini you dulu. doh ni satu Jira. Diam dah. Apa Fadil? Apa? Eng pun live dah. Tu terus record tu. Tak lagi tu. Lagi tu. Fadil ni. Dah aku live biar dia. Bye. Dia belum sebut.